sayang wang atau sayang masa depan keluarga? This is my first song. Take back my life song. Take back my life song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni abang nak sharekan antara objection yang biasa abang terima bila kita approach plan hibah takaful ataupun plan takaful lah dekat abang punya prospek atau abang punya bakal klien. Okey, adalah ramai yang cakap macam ni tau. Insurans ni atau takaful ni dia nasib-nasib je. Kalau kita sakit then baru akan claim, ataupun kalau berlaku kematian baru boleh claim. Tapi kalau tak sakit, tak berlaku kematian, tak dapat claim apa-apa. So rasa rugi kat situ. Okey. So antara kita sayang nilai duit dengan sayang masa depan keluarga kita ataupun orang-orang yang kita sayang, mana yang lebih penting? Sebab bagi abang, macam kita kebanyakan hari ini, orang sekarang hidup, kita banyak dengan komitmen hutang. Yang ni realiti. Sebab biasanya rumah kita beli dengan buat pinjaman bank lah, pinjaman bank atau pinjaman kerajaan, hutang. Kereta pun sama. So lain-lain pun sama. Hutang personal loan, hutang apa-apa hutang lah, nak buat rumah, nak beli apa semua, memang kena pakai pinjaman. Tak sama dengan orang mungkin generasi mak ayah kita dulu atau atuk dengan nenek kita dulu, diorang tak bergantung pada hutang. Jadi diorang punya situasi, walaupun diorang tak ada polisi insurans atau takaful ni, diorang boleh survive dan diorang boleh wariskan aset kepada legasi diorang. Tapi macam kita, kebanyakan aset yang kita create hari ini ataupun aset yang kita dapatkan, kebanyakannya by hutang. Jarang ada yang beli rumah atau beli kereta by cash. Jadi bila hutang kita banyak, walaupun pendapatan kita tinggi, kalau dalam perancangan kewangan kita panggil dia sebagai net worth. Kalau kita punya komitmen hutang lebih tinggi daripada pendapatan, net worth kita sebenarnya adalah negatif. Macam orang dulu-dulu, generasi terdahulu, zaman mungkin atuk atau nenek kita, walaupun pendapatan mereka tak banyak, tapi disebabkan hutang mereka tak ada. Boleh kata tak ada lah. Kalau ada pun mungkin hutang sikit-sikit dekat kedai runcit ke apa semua kan. Walaupun pendapatan mereka tak tinggi, tapi net worth diorang adalah positif. Itu beza generasi kita dengan generasi datuk dan nenek kita dulu. That's why untuk kita sekarang, dengan keadaan rata-rata kita net worth adalah negatif. Biasa net worth yang positif ni adalah orang yang memang ada aset banyak dan aset tu dah tiada hutang. Maknanya aset tu adalah hak mutlak mereka. Bukan lagi dimiliki oleh bank ataupun orang yang memberi hutang lah kan. Okey. So untuk generasi kita sekarang, kita kena ada satu backup untuk cover kita punya hutang-hutang yang kita create. If anything happen to us, apa-apa jadi pada kita, macam mana kita nak backup hutang tu supaya tak membebankan kita punya legasi atau orang-orang kita sayang. So satu cara adalah dengan menggunakan hibah takaful. Okey. Kenapa kena ada hibah takaful sedangkan saya dah ada aset? Okey, yang ni ramai yang macam mempersoalkan. Mungkin mereka tak nampak idea tu, then orang akan mempersoalkan. Kenapa kena ada takaful atau insurans sedangkan saya dah ada rumah, saya dah ada kereta? Okey, biasanya abang akan tanya balik, rumah dah habis bayar ke belum? Kereta dah habis bayar ke belum? Okey, ada ramai yang akan bagi respon, okey, rumah diorang beli dengan insurans, even kereta ada insurans. Tapi kena tahu, insurans rumah dia akan cover loan, dia bukan cover nilai rumah, dia sebenarnya akan cover loan. Jadi bila loan ni kita kena faham, adakah loan tu, insurans yang kita ambil waktu beli rumah tu bersama dengan loan, adakah dia cover full term ataupun dia akan cover semua overall baki hutang ataupun sebahagian saja. Especially untuk
yang buat loan rumah dengan dua nama. Bila dua nama sangat bahaya sebab kalau berlaku kematian salah seorang daripada nama yang dalam peminjam tu kan, maknanya peminjam lagi seorang, pasangan kena settlekan baki pinjaman loan rumah tersebut, ataupun dia kena bayar full setiap bulan macam biasa. So bila kena bayar full setiap bulan macam biasa, kalau kata pasangan dah tak ada, kat situ dah jadi membebankan. So banyak yang tak ambil kira benda-benda ni. Dan rumah, bila katalah salah seorang pasangan meninggal dunia, rumah ni tadi sebenarnya dah jadi harta pusaka. Bila jadi harta pusaka, dia kena bagi secara faraid. Sama juga dengan kereta dan aset-aset lain, termasuk simpanan dalam akaun bank, simpanan dalam tabung haji, simpanan dalam katalah unit trust, ASB, apa-apa simpanan yang ada, dia kena bahagikan secara faraid. Ramai yang terlepas pandang. Bila faraid, kita kena tahu, sekarang ni banyak kes dekat media sosial atau Facebook, kita boleh tengok benda-benda macam ni boleh menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang. Sebab apa? Sebab ramai ahli waris yang menuntut hak, tapi diorang tak sedar sebenarnya menuntut hak ni sebenarnya datang dengan tanggungjawab sekali. Diorang kena bertanggungjawab, ataupun diorang kena jaga waris si mati tadi. Tapi ramai yang datang untuk hak je. Jadi macam mana nak settlekan ni? Hibah takaful adalah salah satu cara paling mudah, paling cair, paling murah dan paling efektif untuk settlekan benda-benda berkaitan dengan harta pusaka ni. So itu adalah sedikit tips daripada abang, sedikit perkongsian. Semoga memberi manfaat, dan semoga insyaAllah kawan-kawan kalau macam kurang jelas atau kurang detail, boleh PM dan tanya abang balik. Dan mungkin boleh kawan-kawan boleh tolong sharekan supaya dapat kawan-kawan yang lain dekat luar boleh dapat idea tentang benda ni. Sekian saja. Assalamualaikum. Tak kaya tak apa, janji ada takaful.